Okey, Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua yang hadir pada sesi Zoom malam ni. Okey, kita ada berapa orang malam ni? Kita ada 9 orang. Okey. So nanti kalau ada apa-apa masalah boleh terus chat dalam chat boleh bagi tahu dalam chat. Okey, malam ni kita akan cover berkenaan dengan trend dalam trading. Okey. Trend dalam trading ni, okey, kita ada 3 je. Okey, yang pertama adalah uptrend, okey. Yang kedua adalah downtrend, yang ketiga sideway. Okey. So nanti yang keempat saya akan bagi tahu macam mana kita nak notice ataupun nak tahu bila trend tu berubah, okey. So kita akan mulakan dengan first sekali iaitu uptrend. Okey. Uptrend ni dia sentiasa mencipta new high ataupun higher high. Okey, dia macam ni tau. Okey, so ni adalah 40 saya ni, okey. Okey, uptrend. Ya, okay, saya buat warna biru. Okey, uptrend high. Okey. Okey, ni dia mula daripada low lah. Okey, ni adalah high. Okey, so dia buat low tapi dia tak lebih daripada level ni ya. Okey, dia buat dia naik, dia break atas ni dan dia buat new high. Okey, saya buat NH ataupun HH, higher high. Okey, dia buat low. Okey. Okey, dia naik. Sini dia buat low. Ni dia buat bukan low lah. Higher low. HL. Okey, dia turun. Ni dia buat new high. Alright. Okey, dia buat higher low. So naik, dia buat new high. Okey. Dia turun, dia buat higher low. Dia naik, dia buat new high. Okey. So daripada semua gambar rajah ni, okey, so kita dah boleh detect ini adalah uptrend. Sebab okey, kita nampak jelas dia naik tau. So nampak dia naik. So nampak dia naik. So kita nampak jelas dia naik. Betul. Okey, so macam mana kita nak detect lagi sentiasa mencipta new high? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu adalah untuk uptrend. Okey, untuk trend uptrend, okey, untuk trend uptrend, okey, apa position yang sesuai? Dia adalah position buy ataupun long position. Okey, buy ataupun long position. Maksudnya kita nak buat profit bila kita beli dekat bawah, okey, buy low, close high. Okey, sini kita punya profit. Okey. So kat sini nampak Okey. So kalau kita nak profit melalui uptrend ni, kita jangan masuk dekat new high ni. Okey? Kita jangan masuk kat sini. Kita masuk dekat setiap kali dia retrace dekat down dekat lower trend line ni. Semalam kita belajar pasal trend line kan. Okey, kita nak profit kita masuk dekat lower. Kat sini, kat sini, kat sini, kat sini.
Okey. So itu adalah untuk uptrend. Kalau tengok kepada dalam real chart, okey. So hari ni hari Sabtu, chart tak bergerak. Okey, market tutup hari Sabtu dan Ahad. Cari market uptrend. Okey. So boleh nampak kat sini ya. So ni adalah contoh lah. Okey. Kalau tengok dekat sini, okey. Dia buat new high, okey. Dia buat higher low. Okey. Sini dia buat higher high. Dia buat high dululah, bukan higher high. Okey. So dekat sini dia break resistance kat sini. Okey, dia break, okey, dia akan buat higher high. Kat sini akan buat higher low. Okey. So dia break lagi, dia break resistance ni adalah resistance, okey. So sini akan jadi dia buat higher. Ni bukan HG ni bukan ni. Sekejap. Sorry. So dekat sini dia buat higher high, okey. HG pula. Okey. So ni dia buat higher low. Okey, ni adalah resistance. Okey. So dia buat lagi higher high. So dekat sini dia buat higher low. So kat atas ni dia buat still buat lagi, dia break atas ni. Okey, dia break resistance. Okey, dia buat higher high. Okey, so dekat sini dia buat higher low. So kat sini pun dia break lagi sekali. Okey, dia buat higher high ataupun ni adalah new high dalam gambar raja ini sahaja Okey, so nampak tak? Kalau kita nampak pattern dan jenis yang buat new high, okey, ni higher high, dia buat sentiasa buat higher high. So ini adalah position untuk buy pun long. Okey. Jelas tak kat sini? Okey. So kalau kita kadang-kadang tak nampak kan, kadang-kadang kita tak nampak macam tak nampak jelas uptrend ke downtrend. So kita boleh tengok dia buat new high ke dia buat new low. Sebab sekarang ni kalau tengok dekat sini, okey, untuk uptrend, okey, untuk uptrend okey, untuk uptrend so dia buat tak new low? Okey, dia tak buat new low, ni pun dia tak break new low. Okey, dia tak break new low. Ni tak break new low. Okey, dia tak break new low. Walaupun dia nak break, okey, dia nak break tapi tak break. Okey, so nampak kat sini dia buat sentiasa mencipta new high. Okey, mencipta new high, mencipta new high, mencipta new high. Okey, mencipta new high, mencipta new high. Okey, so jelas kan kat sini? Okey, once kita nampak benda ni, okey, new high, higher high, higher high, higher high ni dia buat berterutan. Okey, kita terus buat trend line. So nampak tak kat sini? Okey, so kita buat pindahkan, dia akan jadi macam ni ya. Kita clone, okey, dia akan jadi macam ni. So dia sentiasa buat macam ni ya. Dia buat dalam dia punya orang kata jalan. Ni adalah kita punya jalan raya ni. Okey. So, bila dia break, okey, dia break, kita boleh sell kat sini. Okey. Faham tak kat sini? So, once kita nampak dia tengah break resistance, dia break lower support, okey. Support trend line boleh sell. So, sebelum kita nak cari apa nama? Lower trend line ni, kita boleh buat high ni. Kita marking dulu. Okey. So itu adalah untuk uptrend atau uptrend, dan uptrend ni adalah untuk buy dan juga long. Dia samalah dua ni. Okey. So kita cari lagi satu contoh yang jelas lah. Kita tengok. Okey, nampak tak kat sini? Kat sini kalau tengok dekat sini, okey. Okey, ini adalah low. Okey, low. Okey, dia buat high.
Okay, so dekat sini dia buat high, dekat sini dia buat higher low. Okay, higher low. So, dia naik lagi sekali, dia break resistance dan dia buat new high ataupun high high. Higher high. Okay. So, dia turun, dia buat higher low. Okay. Dia naik, dia break resistance. Okay, ni adalah resistance. Okay. Dia buat higher high. Okay, so dia buat higher low dan dia buat new high. So jelas kat sini kita nampak, okay, first dia buat, okay, dia buat higher high, dia mencipta lagi new high, dia buat lagi new high, dia buat lagi new high. Okay. Dan dalam masa yang sama dia buat new high, new high, new high, okay. Dia tak break pun latest support ataupun support sebelum dia. Contoh macam ni kan, dia tak break pun support yang sebelum ni. Okay, yang ni dia tak break pun support yang ni. Okay, yang ni dia tak break pun support yang sini. Okay, so okay, tak apa. Jadi saya ajar macam mana kita nak trace macam mana dia perubahan trend. Sekarang ni kita fokus dulu untuk uptrend. Okay, nampak kat sini, nampak jelas. Kalau kita buat line pun nampak jelas dia kenaikan. Okay, so kita ambil lagi satu contoh. Okay, ini nampak jelas kat sini. So dekat sini kita lalu contoh yang ketiga, okey. So sini adalah low. Sini dia buat high. Ataupun resistance lah, okey. Okey, so dia turun. Maksudnya dia buat resistance, dia tak lepas, okey dia turun. Once dia turun, tengok dia break tak support yang sebelum ataupun low yang sebelum. So tak. Okey, tak ya. Okey, dia akan buat higher low. Okey, so sini adalah support lah. Support yang baru. Okey, S. Okey, dia naik dan dia break resistance ni. Okey, dia break resistance sebelum ni, dia buat high. Resistance lah. Okey, dia buat high, okey, dia turun, dia tak break new low sebelum dia. Okey. Maksudnya dekat sini kita dah boleh nampak tak, okey. So dia buat resistance, dia buat retrace, okey, dia tak break pun sebelum ni. Maksudnya dekat sini kita dah boleh nampak dah, sini adalah uptrend. Okey, sini adalah perubahan trend lah. Okey, so dia buat di sini, dia buat higher low. Okey. Dia buat support. Okey, sini dia break lagi resistance dan dia buat high Okey, sini hampir dia nak bocorkan support, okey, tapi tak break juga. Tengok. Okey. So kita nampak jelas naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. So setiap penurunan dia tu, okey, tengok setiap penurunan dia tu dia tak ada pun buat break support ataupun new low. So dekat sini kita boleh nampak adalah uptrend. Ataupun menaik trend menaik. Biasanya uptrend ni adalah favorite trend untuk bursa trader lah, okey. Sebab yalah bursa dia tak boleh nak sell, okey, tapi boleh buy sahaja. So dalam bursa penting untuk kita dapat tahu maksudnya kita boleh spot dekat mana new high, dekat mana high, dekat mana low, dekat mana new low. Faham tak kat sini? Okey, kalau nak lebih jelas, okey, kita boleh buat macam ni tau. Kita tukar kepada chart line. So nampak dekat sini. Walaupun dia bergerigi ni, tapi kita boleh tengok dia punya pattern yang besar lah. Okay. Kalau tengok kat sini kan, okay, ni dia buat pattern low, okay. So sini dia buat high. Nampak tak kat sini? Okay.
So dekat sini dia buat low. Higher low. Okay, so dia break lagi resistance, nampak? Dia break. So high. Dia buat lagi low, higher low. Okay, saya bulatkan. Ni higher low. So dia buat lagi high, dia break lagi resistance. Okay, nampak kat sini jelas. Okay, dia buat high. Sini dia buat low, higher low. So dia break lagi resistance sini, dia buat high, dia buat low. So kalau jenis yang kadang-kadang ada trader dia jenis yang pening tau. Dia pening tengok candlestick banyak-banyak ni. Okay, ni adalah candlestick. Okay. So boleh tukar kepada line chart lah. Okay. Nampak tak kat sini? Dia dah berubah tadi. Okay, so dekat situ dah boleh jelas kat situ. Okay. So itu adalah untuk yang pertama trend uptrend. Okey, untuk yang kedua downtrend. Okey, downtrend ni dia sentiasa mencipta new low ataupun lower low. Okey, macam mana saya nak buat? Jadi saya akan share, okey. So, low downtrend ni dia sesuai untuk position sell ataupun short. Okey, kalau tengok kat sini. Okey. Warna merah. Okey. So dia daripada high, okey. Sudah turun. Okey, dia naik. Dia turun, dia naik, dia buat lower high. Okey, lower high. Okey. So dia turun ataupun sini LH lah. Okey, dia turun, dia break support, okey. Ni adalah low. Okey, dia break low. Okey, so kat sini dia buat lower low. Okey, so dia naik atas. Okey, dia naik atas, dia buat lower high sekali lagi. So dia break tak resistance sebelum? Okey, ni adalah resistance dia break tak? Okey, dia break tak ni? Tak break. So dia buat turun lagi. So sini akan jadi LL. Okey, LL adalah lower low. Okey, dia naik. Okey. Dia break tak resistance sebelum? Okey, tak, turun. So sini akan ada LH lah. Okey, so jelas tak kat sini, nampak tak? Dia naik, dia turun. Okey. So jelas dia turun. Walaupun dia ganggu sikit kita punya mental, okey, naik turun, tapi jelas tak dekat sini. Okey. So kita nampak sini. Okey, sini kita sell high. Okey, sell high. So kita close low. Close low. So jelas kat sini. Okey. So sini lah kita punya profit. Sebenarnya kalau kita dah tahu trend pun kita sebenarnya dah boleh buat profit dah sebenarnya. Kalau kita tahu main dekat trend ni. Contohnya kejap lagi lepas saya tunjuk sell ni. Okey. So kalau tengok kat sini, kalau tengok dekat chart yang sebenar. Okey. Ni. So downtrend. Kita ambil yang lebih jelas sikit. So dekat sini yang kita nampak Okay, so dekat sini. Alright. So kat sini dia buat high. Okay, so support sebelum dekat sini lah. Okay. Okay, dia break support. Okay. Dia break support, dia buat
lower low. Okay. So dia naik, dia buat lower high, LH. Okay. So dia turun, ini adalah kalau macam kosong ni, okay, ini adalah gap down ni gap down. Dia buka-buka market, dia terus ke bawah. Okay. So sini adalah lower low, dia break support yang sebelum. Okay, dia naik, kita punya LH. Okay, ni gap down. So dia break support, okay, dia break support, dia buat LL, lower low, dia naik semula dan dia buat LH. Okay, kat sini dia buat lower low, okay, dia naik atas, dia buat LH dan dia buat new low. Okay, nampak tak kat sini? Dia sentiasa mencipta new low, okay, ataupun lower low. Dia buat satu, dia buat lagi satu, dia buat lagi satu, dia buat lagi satu, okay, dia buat lagi satu. Kat sini. So jelas, kalau semalam macam kita belajar semalam, okay, kita boleh letak apa trend line kat sini. So setiap kali dia test kat sini, kita sell. Setiap kali dia test kat sini, kita sell. Okay. Setiap kali dia test kat sini, ni nampak ni. Ni walaupun dia lebih sikit kan. Okay, tak apa. Sell. Okay. Buat kat sini, sell. Okay. So, nampak tak? Okay. Walaupun dia lebih kat sini, nanti kita akan tahu macam mana kita nak detect benda ni. Okay. Kita boleh sell kat sini. Ni, setiap bucu-bucu naik atas ni sell. Sebab dia buat lower high, dia tak buat new high. Okay. Kat sini. Tengok contoh lagi. Okey, soalan daripada Fadil, kita nak buy kat mana? Okey, tunggu jap. Okey, sekarang ni kita cerita pasal sell ataupun dekat downtrend. Kita tak patut cerita pasal buy. Tadi patutnya cerita pasal buy. Okey, nampak tak kat sini? Sini jelas kat sini . So kita ambil pattern daripada sini . Okey, sini ke sini. Okey, so dekat sini contoh sekali lagi untuk downtrend. Okey, sini adalah high. Okey. Dia buat lower low ataupun LL. Okey, dia naik atas, dia buat higher low, lower high. Kat sini tak patut pening pun dengan contohlah macam sekarang kan. Contohlah macam kita lupa ataupun term kan. Kita just tahu dia punya ni je dah cukup lah. Okey, dia buat lower low, okey dia buat lower high. Okey, dia naik atas tapi tak break pun resistance sebelum ni. Okey, dia turun. Okey, sini adalah lower low. Dia naik atas, dia buat lower high. Okey. Maksudnya dekat sini, lower high ni dia tak break pun resistance sebelum. Macam ni contoh kat sini kan, dia tak break pun resistance sebelum kat sini. Jelas tak kat sini? Okey, kat sini dia buat lower low. So kat sini dia tak break pun, dia naik atas, dia tak break pun resistance kat atas ni. So dia buat lower high sahaja. So sini adalah new low. So jelas tak kat sini kita punya downtrend? Okey, kalau kita letak trend line, jelas tak? Okey. So sini kan. Okey, jelas tak kat sini? So setiap kali dia naik atas, okey, dia tak buat new high, kita boleh sell. Okey, sell. Okey, sell kat sini. Faham tak? Okey, soalan daripada Salahuddin. Maknanya cikgu bila saham menyusut kita kena jual lah ya. Yes. Kita kena sell. Sebab tu masa kita punya kelas yang hari kedua, saya mula-mula cover dulu berkenaan dengan sell dan juga buy ataupun short ataupun long. Sebab saya nak bagi tahu dulu, okey, macam mana kita boleh untung dalam global ni. Okey, so contoh tengok kat sini. Sini adalah kita punya profit.
Okey, nampak tak kat sini? So dekat sini kan. So sini nampak tak? Ini adalah kita punya profit lah. Okey. So dekat sini kita sell, kita akan dapat profit. Okey, sini kita sell, kita akan dapat profit. Dia sama je macam buy, tapi dia arah ke bawah. Okey, kalau dalam bursa, dia biasanya orang yang akan pening ni dia daripada bursa lah biasanya, sebab dia tak biasa buat sell tau. Okey. Tapi kadang-kadang kalau yang jenis yang tak pernah trade bursa tapi terus kepada global, dia mungkin boleh tangkap ataupun tak boleh tangkap. Tapi kalau daripada bursa dia akan pening sikit. Tapi dekat technical dia orang dah expert sebenarnya. Tapi yang untuk sell ni biasanya dia orang akan kurang faham. Sebab saya pun masa mula-mula saya kenal dengan global ni 2 tahun lepas. Okey. Saya pun agak pening dekat sell ni sebab yelah kita sell tapi boleh untung. So sebab sebenarnya dia kata lain dia macam ni sebenarnya. Okey, kalau kita buy, okey. Ni dia punya tip lah. Kalau kita buy ataupun long, kita pegangan kita dalam WTI. Okey, kalau kita sell ataupun short, kita dalam pegangan USD. Okay, so saya tak nak terangkan kat sini sebab takut nanti lagi pening. Nanti kalau you all jenis biasa tengok pair forex, korang akan faham. Maksudnya macam mana kalau, sebab kita sekarang ni urus niaga WTI dalam USD tau. So bila WTI naik, USD mesti kena turun. So contoh kalau pair lain, contoh macam JPY Japanese Yen dengan USD. Okey. Kalau USD ni turun, confirm JPY ni akan naik. Okey. So nanti lama kelamaan nanti akan faham dekat sini. Okey. Sebab benda ni pun agak susah nak faham, tapi nanti dia akan nampak dengan sendiri lah. Okey, yang penting sekarang ni faham dulu konsep sell dengan buy tu macam mana. Okey. So, untuk soalan macam mana kita nak buy, okey. So macam tadi saya cakap tadi, kalau untuk buy, soalan daripada Fadil ataupun Fadli. Saya minta maaf sebab saya tak reti nak sebut. Okey, Fadli kot. Okey, so kita boleh letak macam ni tau. Uptrend macam ni, macam semalam saya cakap. Okey, kita boleh buy kat sini lah. Okey, kita boleh buy kat sini. Sebab sini dia nampak strong ni, dia nampak strong. Okey, kat sini pun kita boleh buy. Okey, kat sini kita boleh buy. So setiap kali dia retrace ataupun dia buat lower, dia buat higher low. Okey, dia buat bab macam ni tau. Okey. Price dia bergerak, dia takkan bergerak macam ni. Okey. Maksudnya dia takkan gerak macam ni lah. Okay, dia takkan gerak macam ni. Dia akan gerak macam ni tau. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Okey. Ini adalah normal pergerakan oleh sesuatu harga. Okey, tak kisahlah chart tu chart Top Glove ke, DIY ke, SP Setia ke. So tak kisah. Dia akan bergerak macam ni. Ini adalah normal. Okey, andai kata chart tu gerak macam ni, dia boleh turun macam ni juga. Faham tak? So, kenaikan yang macam ni lah, bila dia turun, dia akan turun macam ni. Dia turun pun dia ada turun, orang kata turun dengan hormat, naik pun dengan hormat lah. Dia bukan dia naik terpacak macam ni, turun pun dia akan turun macam ni juga. Okay, sebab itulah, kalau dia naik macam ni, okay, saya takkan masuk. Sebab dia ada satu trik untuk test kita, ataupun dia nak tengok kita ni macam mana. Okay, kita faham tak dengan chart ni? So jangan masuk. Kalau market tengah naik macam ni, jangan masuk. Anda kata dia turun, dia naik. Okey, dia turun kat sini, bos saya akan masuk. Okey. Sama juga dengan sell. Okey, sell dia akan turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Okey, so
Setiap kali dia naik ni lah kita sell. Okey, kita masuk sell. Okey, kita masuk sell, kita masuk sell, kita masuk sell. Okey. So, kalau dia turun macam ni, dia turun terpacak macam ni, jangan masuk Jangan masuk, tak boleh masuk. Okey, sebab apa? Sebab dia boleh turun macam ni juga, dia boleh naik macam ni juga. So tak nak macam ni lah. Kita kalau boleh kita tahu dekat mana kita punya panduan untuk kita masuk. Okey? So tu dah cover untuk nombor 2 tadi, iaitu downtrend. Okey. Kita nak masuk untuk sideway. Okey, untuk sideway. Sideway ni dia tak mencipta new high, dia tak mencipta new low. Okey, dia tak buat higher high, dia tak buat lower low. Okey? So, untuk position sideway ni ataupun untuk trend sideway ni, dia biasanya kalau English dia akan, kalau macam contoh orang barat ke UK ke kan, dia akan panggil kangaroo lah, market kangaroo, market kangaroo. So market kangaroo ni market yang sentiasa melompat-lompat. Okay. So market yang melompat-lompat ni kita boleh masuk position buy dan juga long lah, tapi kena bijak. Okay. Macam mana? Okay, sekejap saya tunjuk macam ni. Okay. So kalau market ni, okay. Okay, market sideway. Market sideway ni adalah market yang tak seronok lah. Okay, bagi saya dia tak seronok. Sebab apa? Sebab kita tak nampak jelas kenaikan dan penurunan lah. Okay, contohnya dia naik, dia buat high. Okay, ni adalah low lah. Dia turun, dia tak buat new low. Okay, dia main kat area di sini je. Dia buat low. Okay, dia naik, dia tak break pun, dia tak buat pun new high. Okay, dia tak break pun ni, dia tak buat new high, dia buat high je. Okay, turun, tak break. Okay, naik sikit, ni pun lebih sikit lah, dia saja sakat kita kan, dia saja dengki kita. Okay, high. Turun, low. Okay, naik atas, high. So nampak tak kat sini jelas? So dekat sini, kita boleh masuk dua-dua position lah. Dekat sini kita boleh masuk buy. Okay, dekat sini kita boleh masuk sell lah. Tapi kena cekap. Okay, kalau tak cekap, saya suggest jangan masuk. Duduk tepi dulu tak apa. Sebab market sideway ni adalah market yang sangat boring. Okay, dia boring lah. Dia macam nak masuk pun tak tahu kat mana arah. Nak sell pun tak tahu kat mana arah. Okay, dia adalah market kangaroo. Kangaroo. Okay, so dekat sini kita boleh sell lah. Okay, sini sell. Sini sell. Kat sini sell. So dekat sini kita boleh sell. So sini buy. Sini buy. Okay, so dekat sini adalah kita punya line SNR. Okay, sini adalah line SNR. So jelas kat sini, ni line SNR. So boleh nampak macam semalam yang saya marking adalah SNR standard Okay. So kalau tengok dalam kita punya chart yang real, kalau market untuk, saya clear ni dulu. Kalau market yang sideway ni dia memang kadang-kadang sakit hati lah tengok benda ni, sebab kita tak boleh nak masuk position kita tengok benda tu. Contoh macam ni lah, nampak ni. So nampak tak market kat sini? Okay. So dia tak buat, dia buat high. Okay. Dia buat low. Okay, dia tak buat pun new high. Dia buat high je. Okay, sini pun dia tak buat pun lower low. Dia buat low je. Kat sini dia buat high. Nampak tak kat sini? Jelas. So ni adalah resistance lah. Okay, kat sini low. Okay, nampak tak kat sini? Low, high. Low, high. Low. So dekat sini kita boleh sell.
Ni line sell. So sini kita boleh buy. Okay. So macam mana kita, okay, contoh kan macam sekarang ni, macam mana kita nak ambil kesempatan melalui time frame. Okay, so ni fokus saya sini dia kat penting. Okay, so kita marking dulu siap-siap macam semalam kan, okay. Kat sini kita punya resistance okay, SNR. Saya lebih suka menggunakan perkataan SNR lah sebab mudah. Kita tak ada nak cakap resistance ke apa kan. Okay, sini. So, nampak jelas kita buat marking terus. Okay. Ni adalah market sideway Macam ni kita nak profit dalam sideway. Okay. So, saya dah marking atas bawah. Ni adalah kita punya litar. Okay. Kita punya skirt lumba lah. Okay. So, macam mana kita nak profit? Sebab, yelah kadang-kadang dia turun, kita tak tahu kat sini kan. Okay. Andai kata, contoh dekat sini, kita tak ada lagi ni. Kita tak ada lagi kan. Okay, kita tukar kepada time frame 15 minit. 5 minit lah. So, nampak tak? Kita boleh buy. Kita boleh scalping. Buy, sell. Buy, sell. So, kita tahu. Maksudnya, kita tengok kat sini. Dalam maksudnya, kita tahu dekat 30 dia sideway. Okay, macam ni kan. Gerak macam ni. Okay, gerak macam ni. Okay, so ni adalah M30. Okay, kita nampak yang jelas kat sini saja. So, kita nampak. Okay, sideway kan. Okay, so kalau kita buka dekat time frame 5 minit. Sekejap kita bagi tu. So, kita dekat sini lah. Okay. Kat sini. Okay, so kita kat sini kan. Okay. Nampak nak sell betul. Kita nampak macam, okay, tengok dekat time frame 30, kita nampak nak sell. Sebenarnya kalau tengok dekat 5 minit, mana line merah tadi? So nampak nak sell pun kat sini kan, betul? Okay, ni sell ni. Okay, kalau tengok kat time frame besar, okay, nampak tak kita nak naik sebenarnya? Dia tak break pun lagi support yang kat sini. So sentiasa alert dengan kita punya time frame yang besar. Contoh macam kita nak trade dekat M5 minit atau 15 minit. Okay, kita marking terus dekat H1 ataupun dekat M30. Tengok dekat mana dia punya besar tu. Maksudnya kat mana kita punya SNR. Okay, once kita dah faham dekat SNR ni, kita dah tahu dah dekat mana kita nak masuk sell, dekat mana kita nak masuk sell sekejap, kat mana kita nak masuk sell yang lama. Okay, kat mana kita nak masuk sell yang lama dekat sini. Sini, sell yang lama. Sebab kita tahu dekat sini adalah resistance dia. Kalau dia break, dia akan pacak terus. Dia akan naik terus. So kat sini nampak. Dia bagi shadow je ni. Nampak? Shadow je dia bagi. So kalau dekat sini, kalau kita dekat sini, sell, okay, kita tahu dia tak test lagi dekat atas. So janganlah kita sell, kita hold. Okay? Kita sell, kita ambil kesempatan saja. Walaupun kita nampak dia nak naik, kita sell kat sini. Okay? Kita jangan hold lama sangat. Kita ambil untung sikit-sikit je. So kalau nak hold, untuk buy sahaja dekat sini. Sebab dia tak hit dekat sini lagi. Okay. So setakat untuk yang 3 benda ni tadi. Okay. Ada persoalan tak untuk uptrend, downtrend dan juga sideway? Sebab kejap lagi saya akan masuk untuk topik yang nombor 4, bila trend berubah. So, untuk soalan 1, 2, 3. Kalau faham pun boleh cakap faham sebab saya boleh teruskan kepada next topik. Sebab saya takut ada yang tak faham.
Okey, untuk soalan daripada Abi Mulyadi okey, scalping pakai TF berapa cikgu? Okey, kalau kita nak scalping, saya biasa menggunakan time frame yang kecil iaitu M15 dan ke bawah lah. Okey, sebab kita nak ambil profit dalam masa yang cepat. Okey, dalam masa 5 minit, 10 minit kita nak ambil profit. Tapi profit tak banyak. Okey, profit kita tak banyak, just macam kadang-kadang kalau kita masuk 0.01, kita target dalam 50 sen, RM1. Maksudnya RM1 ni dalam dolar lah. Okay. So kita target dalam time frame yang lebih kecil lah. Okay, ada soalan lain. Wan Reza, boleh ulang balik tak macam mana nak scalping waktu sideway? Okay, untuk scalping waktu sideway, okay, sebenarnya scalping waktu sideway ni boleh, tapi dalam sideway, contoh kan, kalau kita dalam apa nama, market yang naik, uptrend pun boleh, dekat downtrend pun boleh sebenarnya. Kalau tengok kat time frame 5 minit kalau tengok jelas, okey. Okey. So, kalau nak scalping waktu sideway, sebenarnya kita boleh scalping dalam pelbagai trend. Tak kisahlah trend uptrend ke, downtrend ke, sideway ke. Okey. So, kita boleh buat macam ni kita ambil M15 dulu. Okey, ni kalau untuk uptrend punya scalping Okey. Okey. Bila kita masuk buy, okey. Kita bukannya close dekat sini tau kalau untuk scalping. Kita target, okey, kita masuk, okey, kita nak $50, 50 sen je. Okey. So kita dapat 50 sen, kita close. Kita dapat 50 sen, kita close. Tapi kita kena ikut kita punya bigger trend lah. Contoh kalau macam H1 Kalau H1 cakap, okey, kalau saya letak kat sini, ni saya just marking je, takut hilang. Okey, H1. So nampak dekat H1 kita nampak uptrend. Okey. So kalau nak scalping tu kita jangan scalping masuk sell, kita masuk buy. Okey, sebab kita punya bigger trend ataupun dekat H1 ni kita nampak jelas naik. Kita nampak jelas naik kat sini. So nampak naik nampak dia ada buat new high. Okey, new high. So bila kita dekat sini, kita janganlah sell, boleh sell tapi sell sekejap lah, bukannya sell yang hold sampai swing berminggu-minggu. Okey, kita ataupun nak selamat kita buy saja, tapi buy dapat 50 sen kita close, dapat 50 sen kita close, dapat $1 kita close, dapat $1 kita close, macam tu. So untuk market sideway, okey, macam sekarang kan, macam ni kan, okey. So nampak jelas kat sini. Okey, so dekat H1 nampak dia buat sideway. Okey, contoh kalau kita kat sini. Kita kat sini. Okey, ni kita tak ada lagi ni. Contoh kat sini kan. Kita tak ada lagi. Okey. So, kita nampak, okey, dia sampai dekat area sini, dia tak break pun. Resistance kat sini nampak dia tak break. Okey, so janganlah kita buy lagi sebab market dia tak test lagi dekat support bawah ni. So, walaupun dia nampak macam nak naik, okey, kita jangan terlampau hold sangat. Kita jangan swing sangat. Lama sangat kita hold. Kita okey, kalau kita dapat buy, okey, so kalau dah kena, contohlah kalau kita dah rugi dalam $1, kita close dulu, tak apa. Kita buat baru. Okey? So, bila kita dekat sini, kita nampak okey, dia tak test lagi lower trend ni, lower support ni. So, kita sell lah. Okey? Setiap kali kita sell, kita dapat 50 sen, kita close. Okey, naik lagi, kita close, kita masuk sell. Okey?
So macam tu lah kita punya nak target. Sebab kita kalau scalping ni kita tak target lama. Kita target dalam 10 minit, 5 minit, close. Ada orang boleh buat dalam 5 minit, ada orang boleh buat dalam M1. Terpulang ikut modal. Kadang-kadang dia masuk lot besar 0.10. Okay, 10 pip dah gerak dah $1. Okay, kalau kita masuk 0.01, sekali gerak 10 baru dapat dalam 10 sen. So kita kena adjust dekat kita punya modal. Okay, yang penting modal kita kena masuk ikut MM. Okay, esok saya akan ajar berkenaan dengan MM. Alright. Okay, so kalau tengok kat sini, okay. Kalau tengok dekat sini, so saya dah jawab soalan daripada Wan Reza, Abi Mulyadi. Kalau uptrend berapa minit nak sell, macam mana tu? Kita bukannya contohlah kalau macam kita punya trend uptrend. Okey. Kita bukannya tengok kepada berapa minit kita nak sell tau. Kita tengok kepada pattern ataupun kita tengok kepada pergerakan new high new low tu. So dia tak kisah pun berapa, macam contohlah kita kena tahu juga, okey, contoh dekat H1 nampak downtrend, betul? Okey, dekat M5 okey, dekat M5 kita nampak boleh nak buy ni sebab dia tak buat new low. Okey. Nampak tak jelas? Kita jangan ikut berapa minit kita nak sell. Kita kena ikut corak ataupun dia punya bentuk pattern tu yang terbentuk. Jangan ikut berapa minit. Sebab berapa minit ni dia bukannya berkenaan dengan okey, kalau H1 uptrend, M5 sell. Tak. Dia tak ada confirmation kat situ. Dia kena tengok dekat pattern dia. Okey, tengok dekat new low, dekat mana new high, dekat mana higher high. So dekat situ kita kena tengok. Alright. So saya akan masuk untuk topik yang keempat, subtopik untuk yang keempat, bila trend berubah. Okey. So bila trend berubah, okey, kalau untuk uptrend, okey, kalau untuk uptrend, okey, uptrend macam ni kan. So uptrend dia buat low, high. Okey, dia buat lower, higher, low. Okey, HL. Okey, dia naik. Okey, dia buat high. Dia buat HL, higher low. Okey, dia tapi dekat sini dia naik. Okey, dia tak break. Dia tak buat new high dia tak buat sini HH HH. Dia tak break. Tahu, dia tak break. Kat atas ni dia buat low. Dia break new support. So sini dia buat high tapi tak break kat sini. So sini adalah perubahan trend. Trend berubah. So andai kata kita masuk buy kat sini, kita kena cut loss kat sini kalau dia break kat sini. Cut loss kat sini. Okay, so untuk uptrend So untuk downtrend, okay, downtrend dia gerak macam ni, dia buat low, dia buat higher high, bukan higher high, lower low, lower high. So sini dia buat lower low, lower low, dia buat lower high. Okay, dia turun, dia tak break new support dia tak break new support dan dia buat naik atas, dia break kat sini. Sini higher low. Okay. So dia break kat sini. So andai kata kita sell kat sini, so kat mana kita nak cut loss kat sini. Ni adalah cut loss. So sini adalah yang mana saya bulatkan ni, dia adalah bukti untuk kita punya perubahan trend. Okay. So esok saya akan ajar berkenaan dengan teknik. Macam ni kita nak apply ataupun kita nak ambil profit melalui perubahan trend ni. Okay.
So, kalau kat sini, okay, ini adalah perubahan trend, ini adalah perubahan trend, okay. Kalau tengok dalam kita punya real chart, okay, tengok kat real chart, mana perubahan trend? Kita tengok dulu kat mana kita punya strong, okay. So, nampak tak kat sini? Kita nampak jelas dia buat new high, okay, dia buat new high, dia buat lower low, bukan lower low lah. Okay, ni high, ni sini higher low. Okay, sini dia buat high ataupun higher high. Bukan high bye bye Okay, sini higher low. Okay, sini higher high. Okay, nampak jelas? Okay, once dia turun, okay, dia tak break latest paling latest punya resistance ataupun higher high, okay, so dah boleh ready untuk sell. Okay, faham So kita boleh sell kat sini. Sebab apa? Sebab dia tak buat ni dan dia tak break resistance yang sebelum, dia tak break higher high yang sebelum dan dia break support. Okay, dia break support. So kat sini kita boleh sell lah. Okay, tapi kat sini dia ada tricky sikit. Okay, dia lebih sikit. Dia saja dengki kita ataupun dia buat force break. So tapi dia still buat sell. Faham tak kat sini? So kita tengok dekat contoh uptrend. Tu tadi uptrend berubah kepada downtrend. So nampak kat sini. Ni tak jelas lah, takut tak nampak. Sekejap So nampak tak kat sini? So dia buat, okay, dekat sini dia daripada high, okay, dia buat lower low, dia buat lower high, okay, dia buat lower low, okay, dia buat lower high. Okay, so dekat sini ni last dia buat new low So dia naik, okay, dia tak break yang latest punya support ni. Nampak ni dia tak break. So dekat sinilah perubahan trend dan dia break, dia naik, dia break. Nampak dia break. Dia break ni. Dia break ni, dia break ni. So maksudnya dekat sini dia break sini pun dia dah nampak lah kat sini dia nak buat perubahan trend daripada downtrend, okay, downtrend kepada uptrend. Okay, ni downtrend kepada uptrend. So dia punya pergerakan dia macam ni lah. Turun, naik. Dia tak break support yang sebelum ni dan dia naik. So kat sini kita nampak pattern dia macam ni. Okay. So kalau tengok dekat tengah trend dia tiba-tiba berubah jadi sell, dia macam ni. So nampak kat sini kan? Okay. So kat sini kalau saya ubah kepada warna biru, bagi beza sikit. Okay, dia naik. Okay, dia turun. Dia naik. Dia turun. Okay, jelas. Dia naik. Okay, dia tak break. Dia tak break kat sini. So ready lah untuk sell. Bila kita nak sell? Okay. Once dia break level ni, dia dah tak buat new high. Dia tak buat new high Dia tak buat new high dan dia break support. Okay, dia break latest support. Okay, dia break sini. Sell. Kat sini kita sell. Faham tak kat sini? So, kita kena alert lah. Okay, benda ni yang paling penting sebenarnya. So, nampak dia kalau dia tak break support, dia tak break resistor, nampak dia break support, tengok dia bocor macam mana. Ni nampak ni. Dia bocor, dia test balik, pump, turun. Okay. So, nampak jelas kat sini.
dia sebenarnya kita jangan keliru. Okey, untuk time frame yang berbeza ni, macam mana saya nak trade dekat M15, macam mana saya nak trade dekat M30. Okey, pattern tu sendiri kalau dekat M15 kita buat dekat M15. Contoh kalau kat M5, okey ni M5, kita masuk dekat M5. Okey. Jangan keliru dengan setiap time frame ni. Kita ikut kita punya time frame tu. Kita ikut pattern dalam time frame tu. Jangan ikut berapa minit kita nak masuk. Contohnya kalau kita nampak dekat contoh M15 kita nampak okey kat sini dia berubah trend. So kita ikut dah stick ada kat sini. Contoh kat sini kan dia buat okey dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Okey nampak dia tak buat new high kan. Okey, so kalau kita buy dekat sini, okey sebab kita nampak dia nak naik betul di sini kan. Nampak nak naik. Kita buy kat sini. Okey, so dia tak naik. Mungkinlah kita tak TP kat sini. Kita tak ambil profit kan. Okey, dia break kat sini. Kita cut loss lah. Kita cut loss, kita ikut time frame 5 minit juga. Bukan ikut time frame lain. Okey. So, contoh kalau kita masuk dekat M30. Okey, contoh macam ni lah. Ni real punya situation Okey, dia buat okey. Tengah short sell kan. Okey, kita sell, kita sell, turun, naik atas kita sell. Okey, turun. Okey, naik atas kan. Kita sell kat sini. Contoh saya sell kat sini kan. Okey. Nampak tak? Dia tak break new support. So saya kena ready untuk saya cut loss. Okey. Kalau dia break kat sini, dia naik, dia break kat sini, saya cut loss lah. Cut loss. So dia akan naik sebab dia dah buat macam ni lah pattern dia. 1 2 ni 1 2 1 2 3 4 So turun 1 naik 2 1 okey turun naik 3 okey nampak je lah sini. Nah ni 4 dia tak break support bawah ni. Tapi andai kata dia buat macam ni warna biru pada turun macam ni naik dia naik dia turun naik okey dia tak break yang atas ni kita kekal je lah. Tak payah nak cut loss. So once dia break kat sini ni dia break dekat atas ni, kita cut loss lah. So kena faham pattern tu. Okay. Tak kisahlah time frame berapa, H1 ke, monthly ke, M15 ke, pattern tu kita kena fahamkan. Higher high, higher low, lower high. Tu yang kita nak kena fahamkan. Okay. So kita sampai mana tadi? Okay, kita sekejap. Saya delete ni. Alright. So saya dah cover untuk 1, 2, 3 dan 4. Okay, so macam biasa kena hafal dengan benda ni. Keep it simple and trade with trend. Okay, kalau kita nampak trend tu uptrend, jangan nak mengada-ngada pergi sell. Okay, kalau kita nampak uptrend tu kita nampak downtrend, jangan nak mengada-ngada pergi buy. Okay, so nampak macam kelakar yang ni nak mengada-ngada kan, tapi nanti you all akan ingat benda ni. Okay, jangan lawan trend. Okay, kita entry ikut trend. Sebab kita ni bukannya jenis yang nak beli hari ni tu, tahun depan kita nak jual, kita nak close. Tak, kita beli hari ni, kita nak close hari ni. Bukannya kita nak beli hari ni, kita nak close bulan depan. Ataupun kita beli bulan 10 kan. Hari ni 31 bulan 10 kita nak jual tu, bulan 10 tahun depan tu. Memang MC je kita. Okay. So, 10 dah. Okay, so saya buka soalan untuk siapa yang tak faham. Okay. Kita ada 14 orang hari ni. Faham tak untuk kelas malam ni? Okay, saya ada record. Alright. Jangan risau. Dia sebenarnya kalau dalam trading ni,
Dia bukannya satu hari ataupun 2 hari punya pandai tau. Dia kena lama lah at least. Sebab saya pun start trade, belajar trade umur 2015. Okay, umur 2015. Tahun 2015. So dia perlukan masa lah sebenarnya. Walaupun macam mana kita genius ke ataupun kita ni jenis cepat tangkap ke macam mana kan. Tapi dia perlukan pengalaman sebenarnya. Walaupun teori kita padu macam mana sekalipun, kalau kita tak ada pengalaman, tak ada masuk market yang sebenar, tak ada try entry yang sebenar, kita akan faham. Saya boleh jamin contohlah macam hari ni ada 14 orang yang masuk. Saya boleh jamin termasuk saya lah, kalau kita masuk market, tak semestinya kita untung terus. Ada rugi, okey. Kalau ada untung untuk tahun pertama belajar ni, so ada untung itu adalah bonus lah sebenarnya. Okey. So bagi saya untuk tahun pertama, tahun kedua untuk belajar ni, bagi saya at least tak untung pun tak apa, tapi at least faham apa yang kita buat tu. Okey? Sebab benda ni dia take time. Kita kena ada progress. Okey? Kalaulah kita ni boleh buat profit dengan semudah ABC, kan? So dah ramai lah jadi trader. So saya sentiasa nak bagi tahu ataupun nak nasihatkan supaya jangan cepat mengalah kalau dalam trade ni sebenarnya. Sebab dia benda yang panjang. Saya pun still lagi belajar, bukannya jenis yang saya pun tak belajar lagi. Saya jenis yang saya pun still keep going untuk belajar sebenarnya. Okay. So fokus untuk belajar lah sebenarnya, bukan untuk profit dulu sebenarnya sekarang ni. Okay. Kalau profit, alhamdulillah bonus. Kalau rugi, jangan rugi banyak sangat. Kita jaga kita punya rugi sambil kita nak belajar tu. Okey, soalan daripada Syarudin. 78 hari Isnin ni US punya pilihan raya. So buyer tak. Okey, sebenarnya saya dah inform saya punya group. Okey, sebenarnya 3 hari bulan ni akan ada US election. So market sangat berjaga-jagalah. Kalau tak saya, mungkin hari Isnin ni market akan sideways je. Okey, sampai US punya presiden tu dapat result, baru kita akan tahu kat mana kita nak pergi minyak. Sebab minyak ni kita dagangkan dalam dolar. So dolar ni memang akan efek segala-galanya. Okay. Sebab apa US punya pilihan raya ni jadi tumpuan ramai sebab kita urus niaga semua dalam US dollar. Okay. So penting lah sebenarnya kita nak ambil tahu pasal US punya ni. So untuk hari Isnin ni market agak sideways rasanya. Saya expect akan sideways sampailah US tu ni. Sampai bukan Isnin, hari Selasa. Hari Selasa dah salah saya. 3 bulan hari Selasa. Yes, hari Selasa. Okey. Untuk Jamil, cikgu trade kena tahan emosi dan kewangan ke cikgu? Yes, emosi tu kena bukan tahan lah. Kita kena manage lah. Okay. Duit pun bukan tahan duit. Maksudnya kita kena manage kewangan tu. Okay. So emosi dan kewangan tu kita bukan tahan tapi kita kena kawal dia. Okay. Mungkin tahan tu tahan macam mana? So saya tak tahu. Okay. So saya tamatkan dulu sesi Zoom saya pada malam ni. Okay. Kita jumpa esok. Alright. Esok adalah topik yang paling penting juga untuk money management. Okay, sebab topik hari 5 hari ni, topik dia semua topik-topik yang penting lah. Maksudnya sebelum kita masuk market, kita dah tahu apa benda yang saya ajar ni. So esok berkenaan dengan teknik, macam mana kita nak buat profit. Okay, boleh guna dalam scalping ataupun swing. Okay, walaupun saya tak suggest untuk buat scalping, tapi kita boleh guna teknik ni dalam bursa sekalipun boleh. Okay. So yang paling penting esok adalah MM lah. Maksudnya berapa kita punya modal, berapa kita punya masuk lot. So tu adalah penting lah sebenarnya. Sebab tu saya letak topik tu adalah topik yang terakhir sebab saya nak bagi semua ingat yang dekat situ dulu. Alright. So kita jumpa esok. Okay, jangan lupa datang meeting Zoom esok. Okay. Esok ada teknik yang penting saya nak ajar. Okay, berkenaan dengan dia ada kena-mengena juga dengan trend bila trend berubah ni. So esok saya akan just add on je untuk advance sikit. Alright, so kita jumpa lagi esok. Sekian, Assalamualaikum.